Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, selamat petang, salam sejahtera. Kita jumpa lagi untuk edisi yang berikutnya dari Cikgu Relief. Yang lepas kita dah buat karangan bergambar tunggal. Hari ini kita nak buat karangan gambar bersiri. Okey, gambar bersiri yang kita nak buat hari ini. Kalau kawan-kawan atau anda murid-murid belum lagi melihat atau menonton video tips daripada saya di channel ini tentang gambar tunggal, anda mungkin boleh cari subscribe, tekan butang subscribe kat bawah. Kat bawah sini tekan butang subscribe. Anda boleh cari dalam channel tu tips karangan, cara mudah untuk buat karangan gambar bergambar tunggal. Okey, gambar tunggal. Hari ini kita akan buat karangan gambar bersiri. Okey. So, jangan lupa subscribe kat bawah. Okay, kita teruskan dengan belajar ini. Apa maksud gambar bersiri? Gambar bersiri macam contoh yang awak nampak ni adalah gambar yang lebih dari satu. Biasanya 3, 4, 5 gambar. Itu gambar bersiri. Okey, contohnya macam ni. Ada gambar perempuan main congkak, ada gambar orang main sepak raga atau takraw, ada orang main layang-layang, ada orang main gasing. Itu gambar bersiri. Okay. Ini pun gambar bersiri. Tapi apa beza gambar bersiri ini dengan gambar bersiri yang sebelumnya? Bezanya ialah gambar yang awak sedang tonton sekarang tak ada number. Gambar yang berikutnya ada number. So, dari situ awak perlu tahu, tip yang pertama awak perlu tahu, benda yang perlu ingat ialah gambar macam ni ceritanya boleh tak ikut susunan. Okey? Nak lukis, nak cerita pasal ini dulu pun boleh, nak cerita pasal ini dulu, tak kisah. Tapi gambar yang bersiri bernumber macam ni, awak mesti cerita ikut number. Dalam penulisan tak perlu tulis number, tapi cerita dia mesti ikut susunan. Faham? Okey. Gambar macam ni, tak ada number, sama. Ini juga gambar bersiri. Okey, gambar bersiri maksudnya ada banyak gambar, bukan gambar tunggal, ada banyak gambar. So, awak boleh bebas cerita mana-mana gambar. Tapi semua gambar tu kena diceritakan. Okay. Gambar macam ni. Okay. Sekarang gambar ni pula. Cuba tengok. Gambar ini dengan gambar macam ni. Apa beza dia? Beza tadi gambar pertama. Gambar ini. Bezanya dia ada number. Kan? So, gambar yang ini pula. Gambar yang ini. Bezanya ialah dia ada clue. Clue yang awak nampak ni. Hang tuah. Kawan-kawan. Gua. So, apabila gambar itu ada clue atau ada perkataan yang diberi, awak harus menggunakan perkataan yang diberi. Tak boleh reka-reka perkataan sendiri. Okey? Reka perkataan lain boleh, tapi mesti ada perkataan yang diberi. Contoh, Hang Tuah, diberi nama Hang Tuah, awak tak boleh reka jadi Ramli. Awak tak boleh reka jadi Yusof. Okey? Awak kena letak Hang Tuah. Kalau Maha Guru ni pula tak beri nama, awak boleh reka nama, tapi awak kena tengok gambar pula. Gambar ni adalah gambar purba, gambar lama-lama, maksudnya situasinya zaman dulu-dulu. So, Maha Guru yang tak ada nama, awak boleh letak nama, tapi tak boleh letak nama David. Tak boleh letak nama apa? Maha Guru Joseph, tak boleh. Mesti letak nama yang dulu-dulu punya. Perwira, Data Perwira semua tu, Dewata Raya kan. So, untuk selamat, kalau dia tak bagi nama, Maha Guru tak pasti, tak payah letak nama Maha Guru. Tak payah letak nama dia. Cukup dengan nama Maha Guru. Sama juga dengan Lanun. Dia bagi Lanun, just kita tulis Lanun. Jangan letak Pirate of Caribbean, Lanun, nama dia Jack. Tak payah. Okay? Okay. Sama juga macam ni. Nampak? Dia tulis mempelajari silat kan? Clue dia mempelajari silat. So, awak jangan letak mempelajari taekwondo lah, judo lah, memanah lah. Tak payah. Ikut clue yang diberi. Okey. Ini juga salah satu contoh gambar yang ada siri. Dan dia bebas bercerita. Ada 5 gambar. Cerita mana-mana satu pun boleh. Tapi semua gambar kena diceritakan. Okey. Semua gambar harus diceritakan. Okey. So, sekarang kita tengok contoh-contoh soalan yang mungkin wujud daripada gambar-gambar tu. Okay. Contoh soalan, tulis 5 ayat yang lengkap. So, kalau gambar macam ni, ada 5 gambar
Bermakna ini bukan gambar, ini tak baca cerita tau. Yang ini gambar ni cerita. Bermakna awak kena cerita ke 5 gambar ni. 1 cerita, 2 cerita, 3 cerita, 4 cerita, 5 cerita. Kalau itu tulis cerita, tapi sini dah ada ulasan kan. Okay. So minum air dulu, batuk sikit. So maknanya kalau 5 gambar, kalau dia minta 5 cerita, ada 5 gambar, terus tulis 5 cerita. Minum air. Sakit tekak. Okey, kalau gambar macam ni. Walaupun gambar dia ada 4 gambar, tapi tadi dia minta 5 cerita macam ni. Dia minta 5 ayat lengkap. So awak kena tulis 5 juga. Walaupun ada 4 gambar. Nanti saya ajar macam mana batuk sikit. Kena minum air selalu banyak. Saya harap awak juga menjaga kesihatan awak juga. Tak apa. Okey, teruskan. Okay. Gambar macam ni pun sama. 4 gambar, dia minta 5, awak kena tulis 5 cerita. Kalau ini, okey, ini ada 6 gambar. Tak mungkin diminta 5 ayat. So, tak mungkin. So, soalan tadi mesti tak ada kaitan dengan gambar ni. Mesti soalan macam ni takkan keluar 5 ayat. Okey? Kena tahu. Ini mungkin. Okey. Now, soalan ke berapa pula? Tulis ulasan. Okey, ulasan. Biasanya ulasan macam ni. Soalan dia. Dia akan bagi gambar satu, dia akan kait-kaitkan. Okey? So, itu ulasan ni, ulasan dia. So, dia biasanya kalau ulasan, awak dah belajar format ulasan kat sekolah kan? Biasanya, awak selalu confuse antara ulasan dengan cerita. So, kalau kat tulisan arahan kata ulasan, awak jangan cerita, Ramli pergi, sambutan kemerdekaan kan? Ramli pergi ke taman permainan untuk melihat perarakan. Kemudian dia pergi ke, tak boleh. Itu cerita, itu bukan ulas. Okey, awak kena tahu, ulas dengan cerita lain. Biasanya, kalau ulasan, dia takkan ada orang di dalam dia. Maksudnya, Ramli sedang berjalan-jalan, tak ada. Ramli dengan gembiranya pergi ke sekolah, Ramli dengan gembiranya pergi menyambut kemerdekaan, tak ada. Biasanya tak ada. Ulasan mesti tentang peristiwa secara umum. Okey? So, ulasan. Kalau ini bukan ulasan lah. Ini mungkin menjaga keindahan alam sekitar. Ini biasanya soalan-soalan ulasan keluar begini. Tuliskan ulasan kamu, ulasan anda tentang penjagaan alam sekitar. So, awak jangan tulis bila ulasan, awak tak boleh tulis Ramli suka buang sampah di dalam tong sampah. Kawan-kawan Ramli tak boleh. Itu bukan ulasan, itu cerita. So, kena hati-hati. Ulasan format dia lain. Okey? So, satu lagi, okey, antara contoh soalan yang keluar biasa lagi, tuliskan sebuah cerita. Okey. Cuba tengok beza ni Ini 5 ayat, ini sebuah cerita. Beza. 5 ayat, dia mesti 1 ayat dia. 2 ayat apa? Kalau sebuah cerita, dia tak ada number. Dia mesti ada 2 perenggan atau 1 perenggan yang lengkap tentang cerita. So, jangan tulis number. Kalau ayat, boleh buat number. Ayat 1, lengkapkan ayat dia. Ayat 2, lengkapkan ayat dia. Tapi kalau tentang cerita, tak ada number. Daripada mula sampai habis, 1 perenggan atau 2 perenggan karangan dia. Okey? Itu. So, sekarang, saya nak bagi awak tips bagaimana nak tulis karangan bersiri dengan bijak, kemas dan mudah. Bagi murid-murid yang hebat, dah pandai, mungkin tak perlu tengok. Tapi nak tengok pun tak ada masalah. Ini akan lebih memudahkan awak. Tapi bagi murid yang agak lemah, yang baru nak belajar membuat karangan yang power, ini tips yang awak perlu ambil. Okey? Okey, pertama, baca arahan dengan teliti. Itu tips pertama. Mana-mana benda, apa-apa subjek, mesti baca arahan dengan teliti. Apa maksud? Tengok macam ni. Kalau dia kata ulasan, jangan buat cerita. Okey? Kalau soalan ni kata, tengok sini ada tak gambar soalan lagi. Kalau ini kata cerita, ceritalah, okey? Ini biasanya ulasan. Okey, itu satu. Kemudian, lihat gambar dengan teliti. Okey? Lihat gambar dengan teliti maksudnya ialah awak perhati betul-betul gambar ni. Okey? Apa peristiwa dalam gambar ni? Lihat betul-betul. Kena buat latihan selalu. Tengok. Dalam masa beberapa minit, seminit dua awak dah boleh tengok. Okey, ini apa acara ni? Ini acara ada ucapan. Ini bendera berkibar. Ini ada orang cat bendera atau colorkan bendera. Ini ada sambutan. Gambar macam ni, tengok. Ada 2, 4, 5. Dah boleh tahu dah 5 orang masuk gua. Ini ada mesti ada 5 orang jumpa orang tua, iaitu maha guru. Berlawan di mana?
Di sini ada sebut tak sebut, tak sebut di pantai, tak sebut di hutan, tak sebut. Di sini belajar silat di dalam gua. Okey. Contoh macam ni juga. Gambar, lihat gambar dengan teliti. Buang tong sampah. Ini dekat mana? Dekat taman. Sebab ada di ni. Nampak dekat taman. Sini dekat taman juga. Taman perumahan, taman kebun. Ada orang tanam. Sini di tepi. Di tepi jalan raya ada tanda buang sampah kena denda RM500. So kena masukkan dengan teliti. Akan didenda RM500. Dia tulis. Okey. Sama juga dengan gambar macam ni. Lihat gambar teliti. Ini ada orang berbaris naik bas. Sini dah sampai. Bawa beg. Sini angkat kayu gotong royong. Sini unggun api. Sini mencari daun. Ada orang tegur dia. Gambar ya. Ini mungkin nak kemas-kemas nak balik. Sebab ini dah last. So ini berkemas-kemas nak balik. So lihat gambar dengan teliti. Sama juga macam ni. Kita tahu ni congkak. Dua orang congkak. Ini main sepak takraw atau sepak raga. Main gasing ini. Kalau awak tak tahu gambar ni, awak tak boleh cerita. Okay, itu lihat gambar dengan teliti. Yang paling penting ialah yang last ni. Bina ayat. Yang tu yang menjadikan karangan. Kan? So, biasanya guru awak dekat sekolah, atau guru-guru ibu bapa pun selalu dengar, guru akan sebut tersurat dan tersirat. Okay? Bagi murid yang faham, tersurat dan tersirat itu senang. Okay? Bagi murid yang lemah, tersurat dan tersirat mereka tak susah nak hadam, susah nak dapat. So saya selalu guna istilah tulis ayat yang nampak dan tulis ayat yang tidak nampak. Tulis berdasarkan gambar yang kita lihat tadi, kita tulis satu benda yang kita nampak dan satu benda yang kita tak nampak. Cantumkan jadi satu ayat yang power. Cantumkan dua ayat tadi menjadi ayat yang lengkap. Sebab dia nak ayat lengkap kan. So macam mana nak buat? Okey, kita akan buat sama-sama macam ni kan. Kecilkan. Saya tunjukkan gambar macam ni. Okey. Sono. Kecilkan sikit. Okey, sekarang saya dah potong tadi. Contoh Contoh. Okey. Tengok sini. Kita kecilkan gambar ni sikit. Bagi nampak. Okey, gambar ni Kita dah tengok arahan. Kita dah faham dah arahan dia kata cerita ke buat ayat ke, kita dah faham. Kita dah tengok gambar dengan teliti. Sekarang kita tengok gambar dengan teliti. Ada dua orang perempuan main congkak, kan? Yang kedua, tip yang ketiga yang paling penting untuk awak ialah bagi murid-murid yang nak buat ayat power, nak buat karangan power. Pertama, dah buat tadi, iaitu apa? Baca arahan. Kedua, awak dah tengok gambar teliti. Ketiga ni paling penting, iaitu bina dua ayat, cantum jadi satu dengan cara satu tulis yang nampak, kedua tulis yang tak nampak. Okey, yang nampak apa? Kita nampak dua orang perempuan main congkak kan? Gambar ni. Kita nampak dua orang main congkak, betul? So, kita tulis. Kita bubuh nama. Sebab dia tak ada nama, kita boleh bubuh nama. Don't worry. Okey. So, kita tulis nama Aminah dan Joya sedang bermain congkak. Okey. Congkak. Okey. Ayat pertama. Ayat kedua. Dalam gambar yang sama. Sekarang Aminah dan Joya sedang bermain congkak tu ayat yang nampak. Ayat yang tak nampak apa? Apa benda yang tak nampak? Biasanya yang tak nampak ialah nilai-nilai murni. Baik hati, gembira, suka, tolong menolong, ataupun sebab kenapa, ataupun akibat. Apa akibat dia main congkak tu? So benda-benda yang tak nampak, kan? So sekarang kita nak tengok. Gambar yang nampak ialah Aminah dan Joya main congkak. Apa yang tak nampak? Kita kena reka, kena fikir. Kita kata dengan gembira. Okey. Mereka gembira. Kan? So itu yang tak nampak kan? Okey. So apabila dah buat benda ni bagi murid yang lemah, maka kita boleh cantumkan dua ayat jadi ayat yang power, iaitu dengan cara Aminah dan Joya sedang bermain congkak dengan gembira. Tambah dengan je. Dengan gembira. So buang mereka sebab tadi dah ada, mereka dah ada ulang. Kan? Aminah dan Joya itu mereka lah. So dengan gembira. So dah jadi ayat yang lengkap. Tapi nak buat power lagi, kita buat ayat lain pula. Aminah dan Joya sedang bermain congkak. Okey. Yang tak nampak apa? Kita boleh agak-agak. Kita kata mereka mungkin baru balik sekolah. Baru balik habis sekolah. Okey. So kita tambah ayat. Aminah dan Joya sedang bermain congkak setelah penat belajar di sekolah. Okey, nampak? Setelah penat belajar di sekolah. Okey, nampak? Setelah penat belajar di sekolah tu tak ada dalam gambar.
benda yang tak nampak. Itu maksud saya tadi. Yang mengatakan bahawa tulis yang nampak, tulis yang tak nampak. Cantumkan dapat ayat yang power. Contohnya apa? Aminah dan Joya sedang bermain congkak setelah penat belajar di sekolah. Contoh Contoh. Okey. Yang ni pula, tengok contoh ni pula. Okey, ni. Sama juga. Tadi kita dah tengok soalan, kita dah lihat gambar dengan teliti. Sekarang kita nak buat ayat power, iaitu mencantumkan dua ayat nampak dan ayat tak nampak. Okey, iaitu apa? Ada 4 orang lelaki kan? So bila 4 orang lelaki, kalau nak tulis nama mesti tulis nama 4 lelaki. Jangan tulis nama perempuan. Itu maksudnya melihat gambar dengan teliti. Ataupun awak nak buat cara mudah, tak nak tulis nama semua orang, tulis nama seorang dan kawan-kawannya. Contoh, Ali dan rakan-rakannya sedang bermain sepak raga. Kan? Ayat 1. Tu yang nampak. Kan? Gambar ni kan sedang main sepak raga yang nampak. So, yang tak nampak apa? Kita tengok gambar, mereka macam pandai bermain. Kan? Pandai menimbang bola. So, mereka, tulis dulu. Kan? Mereka pandai menimbang bola raga. Okey. So, nampak tak? So, sekarang kita ada 2 ayat. So, kita nak cantum supaya ayat tu jadi power. Cantum. Okey. Iaitu, Ali dan rakan-rakannya sedang bermain sepak raga. Mereka, so, nak cantum. Boleh buat koma tak? Boleh. Bila buat koma, dikira 1 ayat. Kalau kita titik, dia jadi 2 ayat. So, untuk jadikan dia 1 ayat, kita komakan dia. Okay? So, Ali dan rakan-rakannya sedang bermain sepak raga. Mereka koma kecil lah. Mereka pandai menimbang sepak bola raga. Mereka tambah sikit, bagi cantik sikit. Kelihatan pandai menimbang bola raga. Nampak? Dah jadi ayat power. Sedangkan awak hanya memperpandukan 1 gambar saja. Okey? Contohnya, tengok contoh lain pula. Contoh ni. Contoh ni. Okey, contoh ni last. Contoh saya nak bagi awak last contoh. Lepas ni awak buat latihan selalu. Ingat tips yang saya bagi tadi. 3 tips yang saya bagi tadi ya. Okey, ini contoh last. Saya bagi awak latihan yang untuk awak praktis selalu. Gambar ni ada gambar seorang budak lelaki buang sampah dalam tong sampah. Bukan dalam raga, bukan dalam bakul. Dia tulis sini tong sampah. So itulah cara pemerhatian dengan teliti. So gambar pertama. Kita, contohnya lah, kalau tak nak letak nama, kita hendaklah membuang sampah ke dalam tong sampah. Contoh contoh. Ayat pertama. Ayat kedua, yang tak nampak. Yang tak nampak tu kenapa kita nak guna? Kenapa nak buang tong sampah? Supaya bersih kan? Okey, tambah je lah. Supaya bersih. Okey? So, kita hendaklah membuang sampah ke dalam tong sampah supaya bersih. Buat, dah habis kan ayat kedua kan? So, macam mana nak bagi cantik? So, kalau nak cantum, of course, kena buang titik. S, huruf kecil lah sebab dia cantum. Kita hendaklah membuang sampah ke dalam tong sampah supaya apa bersih? Supaya halaman rumah sentiasa bersih. Nampak? Halaman rumah tak nampak dalam ni kan? Ataupun kalau kita nak buat supaya alam sekitar, nak buat bagi besar sikit, supaya alam sekitar sentiasa bersih. Nampak? So, sekarang nampak murid buang sampah tapi tak nampak alam sekitar bersih. So, itulah 2 ayat. Ayat yang nampak dan ayat tak nampak. So, cantumkan jadi ayat yang power. Okey? Dapat? Okey, itu saja yang saya nak jawab. Ingat, ini dah tips, 3 tips yang paling penting untuk awak buat ayat power dalam karangan gambar bersiri. So, kita akan jumpa lagi dalam siri-siri yang lain. Bagi ibu bapa, guru atau murid-murid yang belum subscribe dekat channel bawah ni. Okey, tekan butang merah tu. Kalau dah merah, tekan. Kalau dah kelabu, tak payah tekan. Subscribe dan saya akan update selalu siri-siri yang akan datang dalam pelajaran-pelajaran lain.
So dengan itu saya sudahi hari ini punya kelas atau tutorial untuk awak, tips untuk awak dengan ucapan Assalamualaikum dan selamat pagi, selamat sejahtera, selamat pagi. Jumpa lagi. Bye bye.